Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Guru 7 ingin bentangkan tentang ideologi. Apakah itu maksud ideologi? Maksud ideologi berasal daripada bahasa Yunani, iaitu idea. Idea bermaksud idea, gagasan atau pemikiran, manakala logos pula bermaksud ilmu atau logik. Daripada Dewan Bahasa, Kamus Dewan Bahasa, edisi keempat, ideologi bermaksud fahaman, prinsip atau ajaran konsep bahasa. Dari segi harfiah pula, ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan, idea, science of idea atau ajaran tentang pengertian dasar. Berdasarkan buku Ernest Gardner yang bertajuk Postmodernism, Reason and Religion, terdapat 3 aliran pemikiran yang utama di dalam orientasi pemikiran masyarakat kontemporari. Yang pertama, Enlightenment Rationalism atau fahaman modernis. Yang kedua, Postmodernism iaitu fahaman yang menentang fahaman Enlightenment Rationalism. Yang ketiga, iaitu berkaitan dengan keagamaan, perbincangan berkisar mengenai agama Islam. Seterusnya, modernism. Apakah itu modernism? Modernism merupakan suatu kaedah pemikiran atau gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalism agar sesuai dengan keadaan semasa. Modernism mula berkembang pada abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment. Modernism juga merupakan gerakan yang menentang agama kerana ia lahir daripada pegangan ideologi sekularisme, iaitu pada zaman Renaissance. Terdapat 3 orang tokoh modernism, iaitu Immanuel Kant, iaitu daripada Jerman, John Locke daripada Britain dan David Hume daripada Britain. Muncul kaedah ilmu moden yang bersesuaian dengan kehidupan zaman modernism, iaitu rasional, empirical, saintifik dan logik. Penerangan tentang modernism. Mereka mengagungkan kejayaan sains dan kaedah saintifik yang terdapat pada masa itu kerana bagi mereka, ia merupakan suatu kemajuan dalam pencapaian ilmu manusia. Kejayaan sains yang berteraskan kaedah rasional dan empirikal dapat mewujudkan keyakinan baru tentang kebolehan manusia untuk mencipta sesuatu kehidupan yang lebih baik di dunia dan membawa kepada suatu budaya yang baru berasaskan kepada rasionaliti dan kaedah saintifik. Kemampuan manusia dalam menggunakan akal fikiran dapat mencipta suatu masyarakat yang baru yang meninggikan ciri-ciri lama yang terdapat dalam masyarakat medieval yang berteraskan kepada keagamaan. Dengan adanya kejayaan sains, keyakinan ini diteruskan pada abad ke-20, terutamanya dalam bidang fizik. Munculnya ahli falsafah baru seperti Bertrand Russell, Karl Popper yang membawa aliran modernisme dan positivisme logik yang menekankan pemikiran yang rasional dan kaedah saintifik di dalam menyelesaikan masalah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pasca modernism? Definisi bagi pasca modernism ni terbagi kepada 3, iaitu daripada segi definisi secara operasi. Pasca bermaksud setelah, sesudah atau selepas, manakala moden pula membawa maksud berkaitan dengan masa kini ataupun masa sekarang. Adapun maksud keseluruhan bagi pasca modernism ni adalah merupakan satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, kesusastraan dan budaya yang berkembang. Tetapi pasca modernism ni tak dapat menggantikan modernism. Okey, seterusnya aliran pasca modernism ni pula dia meliputi konteks disiplin ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, sejarah, politik dan juga lain-lain. Menurut Christopher Norris dalam bukunya, dalam karyanya yang bertajuk The Truth About Postmodernism, about Postmodernism yang telah diterbitkan pada tahun 1996 itu, mengatakan bahawa kehadiran pasca modernism ni dapat dikesan melalui 3 cabang ataupun 3 tunjang dasar lah. Dasar istilah yang pertama, istilah yang berkaitan pasca strukturalism, iaitu merujuk kepada pemikiran yang muncul selepas strukturalism tu muncul, teori strukturalism. Yang kedua pula, tunjang yang kedua, istilah teori pasca modern. Istilah ni sering dikaitkan dengan beberapa ilmu sosial. Ilmu sosial yang mana menggambarkan idea bahawa negara-negara maju ni ia telah memasuki dalam fasa ataupun masa pasca industri. Dan yang terakhir, tunjang dasar bagi pasca modernisme terakhir ni adalah pasca modernisme budaya, iaitu istilah yang mendirikan rangkaian perihal budaya, berkisarkan tentang budaya-budaya yang ada. Dalam konteks ini, budaya dekat sini adalah dapat merujuk kepada sesuatu perkara ataupun suatu benda yang berkaitan dengan estetik dan juga benda-benda estetik dan juga benda-benda yang artistik. Antara tokoh-tokoh aliran pasca modernism ni adalah contohnya seperti Thomas Kuhn dan juga Thomas Robert Malthus. Okey, perbezaan yang kita boleh lihat ataupun yang kita boleh perhati antara
era modernisme dan juga pasca modernisme ini ialah di era modernisme, modernisme, kebenaran ini terbentuk melalui perkara yang mutlak dan juga objektif. Manakala di era pasca modernisme, kebenaran tu akan diambil berkaitan ataupun dalam bentuk yang relatif dan juga subjektif. Pertarungan yang berlaku dalam modernisme ni adalah pertarungan antara kelas. Manakala dalam pasca modernisme pula berlaku pertarungan dalam etnik. Jenis pentadbiran ataupun bentuk pentadbiran yang dialami oleh era modernisme ni, aliran modernisme ni adalah berbentuk pentadbiran hierarki, manakala pasca modernisme pula pentadbirannya adalah pentadbiran yang berbentuk anarki. Cara aliran modernisme ni berfikir ataupun memandang sesuatu isu adalah berdasarkan merujuk kepada teori. Manakala di era pasca modernisme pula, mereka memandang sesuatu isu tu berdasarkan paradigma. Paradigma ni bermaksud macam diorang macam menilai ataupun assumption macam buat secara andaian. Kalau teori tu berdasarkan teori-teori yang ada, kalau macam paradigma ni berdasarkan andaian, diorang menilai sesuatu perkara tu macam tu lah. Dan beza antara kedua aliran ni adalah modernisme dan juga pasca modernisme ni. Modernisme ni menggunakan kekuatan negara, manakala pasca modernisme pula dia menggunakan kekuatan bersama. Maksud kekuatan bersama tu antara bersama bersatu padu. Kalau modernisme dia hanya menggunakan kekuatan sesebuah negara tu. Okey, modernisme ni dia terikat dengan budaya tradisional. Jadi apa-apa yang dia nak lakukan mesti mengikut adat dan budaya tradisional mereka. Manakala kalau pasca modernisme, aliran pasca modernisme ni pula dia jenis liberalism, maksudnya bebas, tak kisah buat apa-apa saja, bebas, tak terikat dengan sesuatu perkara lah. Seterusnya ialah relativisme. Relativisme merupakan fahaman bahawa kebenaran, nilai moral dan sebagainya tidak semestinya mutlak, tapi mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Relativisme merupakan satu fahaman pasca moden dan ia merupakan teori yang menolak suatu kebenaran objektif. Relativisme menganggap kebenaran itu boleh dilihat dari pelbagai sudut dan satu istilah untuk menggambarkan suatu perkara yang bersifat tidak tetap dan mutlak. Relativisme juga boleh berubah mengikut suasana persekitarannya. Fahaman ini sealiran dengan liberalisme yang mengangkat kebebasan. Kemunculan ideologi relativisme ini adalah sejak abad ke-5 sebelum Masihi. Protagoras menciptakan ungkapan man is the measure of all things of which are, that they are, and of things which are not, that they are not. Dan Plato memudahkan ayat ini dengan menyatakan maksudnya adalah apa yang benar untuk kamu adalah benar untuk kamu dan apa yang benar untuk aku adalah benar untuk aku. Walaupun relativisme ini dikatakan bebas, fahaman ini telah banyak dikritik oleh ahli-ahli falsafah. Falsafah relativisme mengatakan bahawa tidak wujud suatu kebenaran mutlak adalah suatu kenyataan yang menafikan kebenaran yang tersendiri. Secara logiknya, fahaman relativisme tidak mempunyai asas logik yang kuat. Baiklah, saya Hairul Hanis akan meneruskan pembentangan ini dengan cabaran ideologi relativisme pasca moden pula. Apakah cabaran dalam ideologi relativisme pasca moden ini? Pertama, pemikir kurang tegas apakah mereka menciptakan teori atau mengarang sastra. Kedua, hujah para pasca modernisme yang syarat dengan sentimen normatif disembunyikan. Seterusnya, gagal membezakan fenomena dan praktik yang terjadi pada masyarakat moden. Dan akhir sekali, pandangan tidak akuinya adanya rational university dan hanya adanya relatif perlu diubah. Seterusnya, jawapan agama dan tradisi pula. Pertama, kesan fahaman relativisme kepada fahaman keagamaan. Bagi agama Islam, terdapat kepercayaan yang diterima oleh orang-orang Islam dan kebenarannya tidak boleh dinafikan lagi kerana kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Contohnya, kepercayaan kepada Tuhan adalah satu kebenaran yang mutlak dan tidak dapat diragui lagi. Sekiranya kita berpegang kepada fahaman relativisme ini, fahaman yang menyatakan bahawa Tuhan itu wujud boleh diterima, tetapi pada yang sama, kenyataan itu juga boleh dinafikan. Perkara ini boleh menimbulkan masalah logik dan menimbulkan percanggahan yang serius. Fahaman relativisme menafikan kewujudan yang hakikat dan mutlak menjadikan ia satu cabaran kepada kepercayaan keagamaan. Kerana agama bersifat dogmatik, iaitu suatu kepercayaan agama itu tidak boleh diubah. Penerimaannya haruslah bersifat mutlak dan tidak boleh diragui lagi. Seterusnya, bagaimanakah agama dan tradisi boleh menangani cabaran ideologi relativisme pasca moden ini? Salah satu cara yang boleh diambil dalam menangani isu ini adalah dengan mengukuhkan diri dari sudut akidah maupun syariat. Sebagai seorang umat Islam, seharusnya kita melengkapkan diri dengan ilmu nakli dan akli untuk dijadikan perisai daripada serangan ideologi relativisme pasca moden ini. Dengan memahami konsep jihad yang sebenar, agar segala usaha dan inisiatif yang diambil mendatangkan natijah yang tepat berdasarkan wasatiyah, iaitu pendekatan yang sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan yang dianjurkan oleh Islam.
Seterusnya, bagi menguatkan lagi kesahihan topik ini, kami telah memilih sebuah artikel yang berkaitan. Berdasarkan artikel ini, kita dapat fahami bahawa fahaman relativism berkait rapat dengan liberalism yang bersifat bebas dalam sesuatu kefahaman. Mereka beranggapan bahawa tiada istilah kebenaran yang mutlak. Seperti dalam Islam, kita percaya dan yakin bahawa Tuhan adalah satu. Namun, mereka ini sebaliknya. Selain itu, artikel ini juga ada menyatakan bahawa fahaman ini sudah sememangnya menjadi kebiasaan puak Bani Israel. Jadi di sini kita dapat membuat kesimpulan berkenaan isu pengeboman fosforus yang dilakukan oleh pihak mereka ini terhadap rakyat Palestin adalah dianggap suatu normalisasi. Mereka mungkin mempunyai ideologi yang dengan bertindak sedemikian adalah satu bentuk pertahanan diri, walaupun kita sedia maklum bahawa penggunaan bom fosforus adalah tidak dibenarkan dalam peperangan. Bukan setakat itu sahaja, fahaman ini juga sudah jelas memberikan banyak kesan negatif dalam masyarakat dan akan mengundang kekeliruan disebabkan ketiadaannya ketetapan diri. Mereka juga akan sedang terpengaruh dengan dakwaan kebenaran yang sebenarnya palsu disebabkan kurangnya pendedahan ilmu. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada isu semasa bagi golongan Islam liberal. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka, liberal ini adalah suatu kebebasan dan pemerintahan demokratik. Jadi, apakah pula itu Islam liberal? Islam liberal ini adalah apabila individu ini mempunyai sifat keterbukaan yang melebih-lebih daripada apa yang sudah wujud dalam syariat Islam yang asli. Jika kita mengkaji sejarah itu sendiri, liberalism ini wujud sejak zaman Renaissance yang dikatakan zaman kebangkitan peradaban moden di Eropah, yang mana terdapat suatu kelompok yang memperjuangkan kebebasan diri dari kuasa gereja sebagai contohnya. Antara tokoh falsafah liberalism ini termasuklah John Locke, Immanuel Kant dan Adam Smith. Jika fahaman Islam liberal ini berterusan, dikhawatiri pegangan agama masyarakat Islam akan runtuh. Terdapat beberapa agenda golongan Islam liberal. Pertama sekali, mereka ingin memperjuangkan fahaman pluralisme agama di mana mereka akan samakan agama Islam dengan agama yang lain. Mereka ingin menghapuskan kedudukan agama Islam sebagai agama paling benar. Agenda yang kedua, mereka ingin menghapuskan semua institusi agama Islam di Malaysia supaya tiada yang dapat menerima fahaman agama secara lebih terperinci. Seterusnya, mereka juga menentang kewujudan mahkamah syariah dan undang-undang syariah, seperti hukum hudud yang dikatakan suatu perkara yang zalim. Dan yang keempat adalah mereka ingin menghapuskan kedaulatan agama Islam sebagai agama persekutuan dengan bertujuan menjadikan Malaysia sebagai negara sekular yang tidak terikat dengan agama Islam. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah melakukan usaha untuk menghalang daripada tercetusnya permasalahan ini. Antaranya, agensi agama dan pendakwah hendaklah memberikan kesedaran berkaitan isu ini agar masyarakat lebih peka dan tidak terpesong daripada akidah yang benar. Seterusnya, masyarakat itu sendiri perlu mendalami ilmu agama supaya dapat melawan hujah yang diberikan daripada fahaman golongan Islam liberal ini. Dan yang terakhir, ibu bapa juga memainkan peranan untuk membentuk sahsia anak-anak agar tidak mengikut fahaman Islam liberal ini dengan mendidik ahli keluarga mereka betapa bahayanya fahaman golongan Islam liberal ini. Kesimpulannya, setiap individu berhak untuk mempunyai ideologi mereka yang tersendiri. Namun, soal semula pada diri, adakah ideologi kita ini relevan untuk peradaban masa kini, terutamanya yang beragama Islam? Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.